Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi dalam siri yang kedua, okey, iaitu tutorial bagaimana cara untuk kita menggunakan Mentimeter. Okey, dalam siri yang kedua ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk membuat permainan interaktif ataupun kuis interaktif menggunakan Mentimeter, iaitu slide yang berada yang di dalam platform Mentimeter. Ni. Okey, seperti biasa, okey, kita just pergi kepada Google Chrome, okey, untuk ke Mentimeter. Okey, Mentimeter Interactive Presentation dan kita start dengan presentation by klik pada your presentation. Okey, dan new presentation. Okey, namakan tutorial siri 2 Okey. Lambat sikit. Okey. Sekarang untuk kali ini kita akan tengok kepada popular question types. Okey. Sebab sebelum ini saya dah terangkan tutorial content slide. Okey, untuk popular question type, okey, sebelum itu kita tengok dulu. Okey, kejap. Setting. Okey, tak apa. Kita pergi kepada multiple choice question. Okay, ini untuk kita nak buat slide bagi soalan. Okay, kalau soalan jenis macam ini, multiple choice, okay, kita mungkin boleh masukkan, okay, apakah makanan kegemaran kamu contohnya. Okay, ini nasi lemak. Okay, roti canai. Masukkan pilihan-pilihan dan katakan nasi goreng atau mi goreng lah. Mi goreng. Okey. Dan add another option untuk pilihan yang lebih banyak lah. Okey. Kemudian kita boleh masukkan juga gambar. Okey. Mungkin kalau hari tu saya dah ajar bagaimana untuk masukkan gambar dalam image library ataupun gambar dalam komputer sendiri. So hari ni kita cuba GIF. Okey. Mungkin kita boleh masuk food. Contoh. Okey, kita boleh masukkan GIF. Okey, di sini contohnya kita ambil yang ini. Okey, save. Okey, dan tak nampak apakah kegemaran kamu, tak ada poll. Okey, so kita boleh pilih customize. Okey. Okey, macam ni. Dan kita boleh juga letak theme, nak bagi cantik lagi. Okey, kita pilih theme yang kita suka. Okey, contoh saya letakkan yang ini. Okey, sekarang kita nak tengok macam mana ia berfungsi. Okey, selain daripada tu, hari tu saya dah ada tunjukkan setting tapi tak habis. Okey. Okey, setting untuk yang ini, okey. Okey, presenter paste. Okey, kalau dia menggunakan kita punya paste sebagai presentation sebab kita yang kendalikan, so kita pakai presenter paste lah. Okey, jarang kita menggunakan audience paste. Okey, kemudian kita boleh juga dekat sini when you would like to audience to ask their question. Okey, so kita boleh letakkan pada semua slide. Okey, on all slides. Okey, ataupun kita letakkan only on question and answer slide sahaja. Okey, comments from audience. Okey, kita boleh gunakan allow audience to give comments. Okey, contohlah kita cuba dulu. Kita nak tengok apa akan jadi. Okey, moderation tak boleh lah sebab kita kena purchase dulu. Okey. Okey, presentation language. Okey, kita boleh pilih banyak sebenarnya language kat sini. Okey. Kalau nak pilih semua, boleh ke semua? Tak boleh. Okey, pilih je mana language yang kita pakai. Kita pakai English kan? Okey. Alright, sekarang kita nak tengok macam mana ia berfungsi sebab kita dah masukkan tadi, okey, komen, okey, dan juga pertanyaan kita boleh masukkan dekat sini juga. Okey. Mana tadi? Type. Okey. Okey, so kita dah masukkan pada yang ini, jadi kita cuba tengok apa jadi, okey, presentation kita.
Okey, sekarang kita cuba masukkan, okey, minta murid untuk jawab soalan ini, okey, dengan masukkan kod ini. Okey, pergi kepada menti.com. Okey, ingat yang ini menti.com, yang kalau untuk buat slide kita pakai Mentimeter. Untuk nak bagi murid kita pakai menti.com dan enter kod yang ada pada slide kita 1062135 dan klik pada submit. Okey, contohnya apakah makanan kegemaran kamu? Contoh nasi lemak, okey, dan klik pada submit. So apa jadi? Okey, kita tengok. Okey, so nasi lemak tu akan naik. Okey. Di sini sebenarnya kita boleh letakkan gambar juga. Okey, tak apa. Kita tengok juga untuk yang ini apa jadi kalau kita buat kita komen. Okey. So okey, kita masukkan kod sekali lagi. 135. Okey, dekat sini dia ada dua. Okey, open question and answer kalau kita nak bertanya soalan, ataupun kita boleh komen. Okey, katakan kita nak komen woohoo. Okey, so dia keluar macam mana? Tu keluar komen woohoo. Okey. Ataupun open question and answer. Kita submit sekali lagi. Masukkan present. Sebab setiap kali kita ni kita perlu masukkan yang baru So 1062135. Okey, katakan open question answer. Apa? Submit. Okey. So dia akan keluar dekat sini. Okey, nampak dekat bahagian slide ini kita akan nampak ada satu soalan, dia akan keluar apa. Okey, pertanyaan daripada murid lah. Okey. Kita habis yang itu untuk yang pertama. Okey, habis yang itu, yang untuk pertama multiple choice. Okey, sekarang kita nak pergi kepada word cloud. Okey, untuk word cloud dia akan keluar macam ini. Okey, dalam bentuk macam ini. Di mana kita open je soalan dia dan murid akan jawab serta dia akan jadi macam ni lah. Okey, contohlah kita buat juga. Okey. Soalannya adalah apakah makanan kegemaran kamu? Okey, kita bagi katakan murid boleh jawab. Ini boleh letakkan berapa ramai murid yang kita nak menjawab soalan ini. Okey, kemudian ini kita boleh masukkanlah gambar macam tadi. Okey, dan customize tak payah. Okey, sekarang kita terus kepada present lah. Okey. Okey, dekat sini apakah makanan kegemaran kamu? Okey, sekarang kalau murid jawab apa jadi, kita pergi kepada menti.com dan masukkan kod. Okey, just pergi balik menti.com. Okey, kemudian kita masukkan kod dia 1062135. Okey, murid boleh masukkan kod. Kemudian, okey, katakan sini dia letak nasi lemak. Okey. Apa lagi? Mi goreng. Laksa. Okey, ini contohlah. Okey, ada banyak. Okey, so kita submit dan kita tengok apa jadi. Okey, so dia keluar dalam bentuk yang macam ini. Okey, simple je. Okey, kita tengok kepada yang seterusnya. Okey, jadi kita add slide. Okey, kita masukkan untuk yang open-ended question. Okey, ni open-ended question ni. Okey, dia akan keluar dalam bentuk speech bubble ataupun one by one. Okey, ataupun dalam bentuk flowing grid. Okey, contoh. Kita buat contoh juga. Okey, apakah makanan kegemaran kamu? Dan kita tengok apa jadi. Present. Okey, seperti biasa menti kena masukkan kod dia. Okey, murid kena masukkan kod.
Okey, masuk kepada menti.com. Okey, kod 106 2135. Okey, kemudian dia boleh masukkan makanan kegemaran dia. Laksa contohnya, maka submit. Okey. So akan keluar dalam bentuk macam inilah. Okey, iaitu dalam bentuk bubble. Okey. Maka kalau ramai, maka banyak lagi lah bubble dekat sini. Okey, itu je. Okey. Kita tengok kepada yang seterusnya. Okey. Buang yang ini. Okey, yang seterusnya kepada jenis add slide dulu. Okey, open-ended dah, kita boleh buat skills. Okey. Ini adalah untuk kita nak tengok kalau kita nak bertanyakan persetujuan ke. Okey, kita boleh nampak lah. Ini strongly disagree ataupun strongly agree. Okey, contohnya cikgu suka makan nasi lemak. Ini satu kita punya bukan soalan lah, satu kita punya statement. Okey. So kat sini cikgu suka makan apa? Okey, apa makanan Okey, makanan kegemaran cikgu adalah nasi lemak lagi roti canai. Mi goreng. Okey, then kita boleh tengok apa jadi. Slider, strongly disagree. Okey. Dan kita boleh present lah. Okey, jadi dekat sini kita boleh nampak. Okey, kita boleh minta Okey, so kita pergi kepada menti.com. Okey, seperti biasa masukkan kod 106213 5. Submit. Okey, dekat sini kita boleh nampak makanan kegemaran cikgu adalah so murid boleh vote kat sini. Okey, kalau dia setuju, so strongly agree boleh masukkan 1 hingga 5 skala. Okey, tak setuju. Ni langsung tak setuju katakan. Then submit. Okey, kemudian kita boleh nampak lah dekat situ ada perubahan dia. Okey, dan skala-skala yang ada dekat sini. Okey, itu adalah untuk bahagian soalan jenis itulah. Okey, sekarang kita tengok kepada soalan yang lain. Okey. Delete dulu, add slide. Okey. Kita dah tengok kepada skills. Okey, sekarang kita pergi kepada ranking. Okey. Okey, soalan ini ini adalah soalan survey di mana kita boleh minta ranking. Okey, untuk sesuatu perkara. Okey, contohnya macam yang manakah makanan kegemaran rakyat Malaysia? Okey, ni contohlah. So, masuk macam biasa, nasi lemak, roti canai, dan apa lagi? Mi goreng. Okey, ni contohlah. Okey. Tambahlah satu lagi, nasi goreng katakan. Okey, kemudian ni kalau kita nak masukkan gambar, masuklah gambar. Okey, kalau tak nak, kita terus kepada present. Kita tengok apa jadi. Okey, jadi kita nak nampak ranking dia. First, second, third. Okey, di mana bila murid vote yang mana, dia akan nampaklah ranking dia. Siapa nombor 1, 2. Okey, kita tengok yang dekat menti.com.
Okay, biasa menti.com. Okay, masukkan kod 106 2135, submit. Okay, dekat sini ada select option untuk nombor 1. Siapa? Katakan nombor 1 nasi lemak. Okay, nombor 2 baru mi goreng. Okay, nombor 3 roti canai. Akhir sekali nasi goreng. Okay, kemudian dah selesai. Kalau kita nak komen ataupun kita nak bagi soalan, kita klik pada ruangan komen atau soalan. Untuk yang ini kita just submit lah. Okey, dan kita nampak kat sini ranking dia akan berubah lah ikut vote daripada murid-murid. Okey, kita tengok kepada soalan. So, kat sini kita akan pergi kepada yang jenis soalan yang seterusnya. Okey, delete dulu. Slide. Okey, soalan yang seterusnya adalah soalan jenis question and answer. Okey, ini adalah soalan pandangan. Okey, biasalah. Okey, kalau kita nak minta pandangan, just tulis kat sini. Okey, ataupun sebenarnya tak perlu pun sebab kita dah boleh komen tadi, maka akan adalah pandangan daripada murid-murid, kita boleh ambil dekat situ. Okey, so tak perlulah yang ini. Okay, so setakat itu saja untuk tutorial jenis popular question type bagi Mentimeter. Okay, jadi diharap dengan tutorial ini dapat membantu cikgu-cikgu untuk menambah baik PDPC, terutama dalam kelas online di Google Meet. Okay, untuk menggalakkan komunikasi dua hala antara cikgu dan juga murid, dan murid pun seronok berada dalam kelas online kita. Okey, jadi kalau video ini membantu, mohon like, share dan juga subscribe ke YouTube channel Cikgu Ainul. Okey, dan berikan komen-komen membina pada ruangan komen. Okey, jadi jumpa lagi pada next untuk siri yang akan datang bagi Mentimeter, iaitu bagi advanced question, okey, dan juga quiz competition. Okey, so jumpa lagi. Bye.